Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam pesan dai keluarannya pada minggu ini, dan insya-Allah saya akan menyampaikan satu tajuk iaitu sebatas mengenali fidyah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mungkin ada di antara kita ni bertanya apakah sebenarnya maksud fidyah ni. Jadi fidyah ni bermaksud denda ataupun tebusan yang dikenakan kepada orang Islam yang melakukan beberapa kesalahan tertentu dalam ibadat. Ia juga merujuk kepada menebus ibadat dengan memberi sedekah kepada fakir dan miskin berupa makanan yang mengenyangkan. Dalam ibadah puasa, fidyah dikenakan ke atas beberapa golongan yang indah berpuasa di siang hari bulan Ramadan kerana keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi insya-Allah ini saya sampaikan sepintas lalu terlebih dahulu, kemudian saya akan menerangkan lebih jelas lagi. Yang pertama adalah orang yang sangat tua. Maka atas sebab tuanya itu, dia tidak berdaya untuk melakukan puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Maka atas sebab sakitnya itu, dia tidak berdaya melakukan puasa. Yang ketiga adalah perempuan hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak yang berbuka puasa kerana takut mendatangkan mudarat kepada anaknya jika dia berpuasa. Dan yang terakhir sekali, yang keempat adalah orang yang meninggalkan puasa kerana sengaja melalaikan ataupun melambatkan qada puasanya sehingga datang bulan Ramadan yang baru, sedangkan dia berdaya dan berkesempatan untuk mengqadanya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan apa yang saya sampaikan, yang pertama dan yang kedua tadi iaitu mengenai dengan fidyah orang tua dan orang sakit yang tidak berdaya untuk berpuasa. Orang yang sangat tua dan orang sakit yang tiada harapan untuk sembuh yang tidak berdaya melakukan puasa diharuskan berbuka pada siang hari bulan Ramadan kerana keuzurannya. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah, orang tua dan orang sakit yang tiada harapan sembuh, yang susah bagi mereka untuk berpuasa, tidak diwajibkan berpuasa. Akan tetapi mereka diwajibkan membayar fidyah. Begitu juga tidak diwajibkan puasa yang dinazarkan oleh kedua-duanya menurut pendapat yang asah kerana mereka digolongkan orang yang lemah dan tidak berdaya untuk melaksanakan puasa tersebut. Mengenai orang yang sangat tua yang diwajibkan membayar fidyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang tafsirnya, dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tuanya dan sebagainya membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Kemudian menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa kewajipan membayar fidyah sebagaimana dijelaskan ayat yang baru saya baca tadi adalah ke atas orang yang membebankan dirinya untuk menunaikan ibadah puasa walhal dia tidak terdaya menunaikannya. Lalu dia pun berbuka dan diwajibkan ke atasnya membayar fidyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, maksudnya orang yang sangat tua di kalangan lelaki atau perempuan, kedua-duanya tidak berdaya untuk berpuasa, maka hendaklah kedua-duanya memberi makan orang miskin setiap hari sebagai ganti. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa permasalahan berkaitan dengan perkara ini. Yang pertama adalah kewajipan membayar fidyah bagi orang yang sangat tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menjadi tanggungannya sehingga dia mampu membayarnya walaupun dia seorang fakir. Menurut pendapat yang asah, apabila seseorang itu diwajibkan fidyah akan tetapi dia tidak mampu membayarnya, maka kewajipan itu tetap ditanggungnya sehingga dia mampu membayarnya, seperti mana juga dengan kewajipan kafarah. Yang kedua, waktu membayar fidyah bagi orang yang sangat tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, boleh, yakni harus membayar fidyah setelah terbit fajar setiap hari di bulan Ramadan. Begitu juga boleh, yakni harus dia membayarnya sebelum terbit fajar setiap hari berpuasa, iaitu pada malamnya. Walau bagaimanapun, tidak boleh, yakni tidak harus dia menyegerakan membayar sebelum
masuk bulan Ramadan. Sebagai contoh, dia hendak membayar 30 cupak untuk 30 hari puasa yang akan ditinggalkannya. Yang ketiga adalah tidak diwajibkan ke atas orang yang sangat tua atau orang sakit mengqada puasanya yang ditinggalkannya, walaupun dia mampu dan berdaya untuk berpuasa kemudiannya. Walau bagaimanapun, jika dia berupaya mengqada puasanya dan telah melaksanakan qada tersebut, maka tidak lagi diwajibkan ke atasnya membayar fidyah. Jika dia telah membayar fidyah dan kemudian dia ada keupayaan untuk berpuasa, maka tidak lagi perlu dia mengqada puasanya. Kemudian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan fidyah perempuan hamil ataupun perempuan yang menyusukan anak. Perempuan hamil atau perempuan yang menyusukan anak, jika dia berbuka puasa, termasuk antara golongan yang dikenakan sama ada qada atau membayar fidyah atau kedua-duanya sekali. Ia bergantung kepada keadaan sebagaimana berikut. Yang pertama adalah jika perempuan tersebut berbuka puasa kerana takut mendatangkan mudarat kepada dirinya, maka dia hanya diwajibkan mengqada puasa yang ditinggalkannya. Yang kedua, jika dia tidak berpuasa kerana takut mendatangkan mudarat kepada anaknya, maka dia wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya dan diwajibkan juga dia membayar fidyah bagi setiap hari yang luput. Kewajipannya membayar fidyah ialah kerana dia berbuka untuk mengelakkan mudarat berlaku ke atas nyawa anak yang dalam kandungannya atau mudarat ke atas nyawa anak yang disusuinya akibat kekurangan air susu jika berpuasa. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah ditanyakan mengenai seorang perempuan hamil yang takut mudarat kepada anaknya. Adakah ke atas perempuan yang hamil yang takut mudarat kepada anaknya itu berpuasa? Lalu beliau berkata, yang maksudnya, berbukalah dan berilah satu cupak hintah, yakni sejenis makanan kepada orang miskin setiap hari. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, mengenai dengan fidyah orang yang melengahkan qada puasa. Orang yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dan kemudian dia melengah-lengahkan atau melambatkan qada puasanya sehinggalah datang bulan Ramadan yang baru sedangkan dia berdaya untuk mengqadanya, maka dia wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya serta membayar fidyah bagi setiap hari yang ditinggalkannya. Kewajipan fidyah ini adalah disebabkan perbuatannya melengah-lengahkan ataupun melambatkan qada puasa tersebut. Imam An-Nawawi berkata, dan sesiapa yang mengakhirkan, yakni melengah-lengahkan qada puasa Ramadan sedangkan dia berupaya menunaikan, yakni kerana tidak uzur sehingga masuk Ramadan pada tahun hadapannya, maka wajib ke atasnya qada puasa yang ditinggalkannya di samping membayar fidyah bagi setiap hari puasa yang ditinggalkannya sebanyak 1 mud. Sebagai kesimpulan daripada apa yang telah saya sampaikan tadi, membayar fidyah puasa adalah ganti bagi ibadat puasa yang ditinggalkan. Mungkin kerana disebabkan oleh faktor umur yang sudah tua dan tidak terdaya untuk berpuasa di siang hari bulan Ramadan, ataupun orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, ataupun perempuan yang hamil ataupun menyusukan anak yang khawatir akan mendatangkan mudarat kepada anaknya apabila dia meneruskan puasanya di siang hari, ataupun kerana melengahkan qada puasa. Oleh itu, ia bukanlah satu perkara yang boleh diringan-ringankan kerana ia merupakan hutang yang bersangkut paut dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib ditunaikan. Ia akan tetap menjadi tanggungan seseorang itu selagi dia belum melunaskannya. Apabila dia meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka, diwajibkan bagi waris mengeluarkan fidyah tersebut. Manakala jika dia tidak meninggalkan harta pusaka, sunat bagi waris membayarkannya. Lebih lanjut lagi mengenai dengan bayaran fidyah jika sehari kita ni tidak berpuasa mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, bolehlah bis kita bertanya kepada pihak yang berkenaan. Kemudian akhir sekali sebagai peringatan, meninggalkan puasa Ramadan tanpa sebarang keuzuran yang dibenarkan oleh syarak seperti musafir atau sakit yang diharuskan untuk seseorang itu berbuka merupakan suatu dosa yang besar dan wajib ke atasnya menyegarakan qada puasa itu sebaik saja berlalu hari raya Aidilfitri. Adalah menjadi kerugian yang amat besar bagi sesiapa yang sengaja tidak menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ini kerana Rasulullah SAW telah pun memberi peringatan kepada umat baginda melalui hadis baginda bahawa sesiapa berbuka 1 hari pada bulan Ramadan tanpa keuzuran yang mengharuskannya berbuka, maka dia tidak akan memperolehi pahala 1 hari puasa Ramadan yang ditinggalkannya sekalipun dia berpuasa seumur hidup. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.